Surah Toha diambil namanya dari ayat pertama surah ini. Surah ini diturunkan di Mekah dan mempunyai 135 ayat. Surah ini turun dalam tempoh yang sama dengan surah Maryam. Dan dengan itu, surah ini turun dalam masa di antara hijrah pertama ke Habsyah dan sewaktu Khalifah Umar Al-Khattab memeluk Islam. Jika dalam surah Maryam, penekanan diberikan kepada Nabi Isa, surah Toha begitu banyak berkenaan Nabi Musa pula. Surah ini menarik minat mereka berbangsa Yahudi kerana Nabi Musa adalah Nabi mereka yang utama. Dalam surah inilah diberitahu mengenai perjumpaan Nabi Musa AS yang julung kali dengan Allah Subhanahu Wa Taala di lembah tua perkarangan Bukit Tur di atas banjaran Sinai. Waktu surah Toha ini diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdakwah secara terang-terangan. Jadi ketika ini penentangan orang Quraisy Mekah adalah pada tahap yang paling buruk sehingga melibatkan penyiksaan dan sekatan sosioekonomi terhadap orang Islam. Surah ini istimewa kerana surah inilah yang mengakibatkan Khalifah Umar Al-Khattab memeluk Islam setelah Saidina Umar membaca sendiri surah Toha ini. Ini berlaku berikutan satu konfrontasi di mana Saidina Umar terdengar adiknya Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid membaca Al-Quran. Surah ini banyak menceritakan kisah Nabi Musa AS dengan terperinci sekali dan begitu menarik sekali. Ia termasuk bagaimana Nabi Musa pertama kali bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah Nabi Musa meminta pertolongan untuk menghadap Fir'aun. Doa popular iaitu doa yang Nabi Musa minta kepada Allah untuk melapangkan dada, dipermudahkan urusan dan dilancarkan kata-kata. Kisah tongkat Nabi Musa dan kisah ahli sihir Fir'aun yang masuk Islam. Kisah Samiri yang telah menyesatkan orang-orang Nabi Musa ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tur. Surah ini turun sesuai dengan keadaan umat Islam yang tertekan pada waktu itu. Inilah istimewanya Al-Quran kerana ia diturunkan bukan sahaja sesuai untuk diketahui orang Quraisy ketika itu, tetapi juga untuk penghayatan dan pedoman bagi kita sehingga akhir zaman. Tema surah Toha ini adalah untuk meyakinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya bahawa mesej Al-Quran akan akhirnya berjaya, dan ini disebut dalam ayat-ayat permulaan surah Toha. Seterusnya, dalam surah Toha adalah kisah Nabi Musa disebut secara terperinci dan mengambil dalam 2/3 daripada keseluruhan surah Toha ini. Kisah Nabi Musa ini telah dapat memberi panduan serta bayangan mengenai konflik antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dengan orang Quraisy pada waktu itu. Setelah ini, surah Toha memberitahu kisah Nabi Adam pula, seumpama memberitahu orang-orang Quraisy supaya mengikut jalan Nabi Adam yang bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan mengikuti jalan syaitan. Secara kesimpulannya, surah Toha ini mengajak kita belajar dari pergolakan kehidupan Nabi Musa dan supaya kita sentiasa di bawah naungan Al-Quran dan berjuang melawan syaitan. Kita juga perlu tunjukkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi Fir'aun masa kita, cabaran agama masa kita. Kandungan surah. Ayat 1 hingga 8. Al-Quran adalah peringatan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Ayat 9 hingga 47. Peringkat pertama, kisah Nabi Musa alaihi salam apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Musa dan memberi petunjuk kepada Nabi Musa. Ayat 48 hingga 79. Peringkat kedua, kisah Nabi Musa alaihi salam apabila Nabi Musa diberi jemputan oleh Fir'aun
di kediamannya dan hasil-hasil daripada pertemuan ini. Ayat 80 hingga 98, peringkat ketiga, keadaan selepas penghijrahan atau perpindahan Bani Israel dan perbicaraan Samiri, iaitu punca yang menyesatkan. Ayat 99 hingga 114. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu peristiwa-peristiwa sebagai peringatan dunia dan akhirat serta keadaan pada hari kiamat. Ayat 115 sehingga 129. Kisah Nabi Adam dan dugaan syaitan. Siapa yang tidak ikut Al-Quran akan dibangkitkan semula buta pada hari kiamat. Ayat 130 sehingga 135, nasihat untuk tetap sabar dan cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى